Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, kekalahan keempat berturut-turut dekat home, dekat Emirates Stadium. Kita kalah dengan Burnley 1-0 malam tadi. Satu gol, on goal daripada Aubameyang. Aku boleh cakapkan masa video preview aku ada cakap yang Aubameyang akan skor dalam game ni. So, dia skor tapi di gol yang salah. Jadi apa yang aku boleh cakap, apa yang aku boleh ulas pasal game ni, aku boleh bagi 3 kesimpulan. Kita punya finishing agak tumpul. Xhaka memberi satu reaction yang tak masuk akal dalam modern football sekarang ni. Dengan ada VAR apa semua, memang kau takkan terlepas lah dengan benda-benda macam tu. Arteta still pilih pemain-pemain yang terang-terangnya off form, macam Bellerin, macam Willian, macam Xhaka. Xhaka pun boleh dipersoalkan juga. So ini adalah contoh-contoh pemain yang terang-terang, secara terangnya off form. Kita penyokong pun kita boleh nampak kan, kalau tengok game-game Arsenal pun diorang memang vulnerable lah orang cakap kan. Dah ribut dah ni kan. So apa aku boleh cakap, aku start pada line up dulu lah. Line up yang dipakai oleh Arteta adalah 4-2-3-1. Keeper Leno, centre back Gabriel dan juga Holding. Aku tak tahu kenapa Holding start. Left back Tierney, right back dia still dengan Bellerin. Aku pun tak tahu kenapa. Double pivot Xhaka dan juga Elneny. Aku dah expect benda ni akan jadi. Attacking midfielder Lacazette dan left wing Saka, right wing Willian dan striker Aubameyang lah. So apa yang aku boleh cakap pasal game ni, aku boleh cakapkan first half aku takkan cakap apa-apa sebab first half memang bapak bosan nak mampus. Memang tak ada outcome langsung, memang tak ada situasi yang mana yang kau boleh cakap kalau kau tengok game tu kau boleh cakap yang okey, ini adalah satu peluang. Kau tak ada. Kau tak boleh cakap benda tu sebab first half memang mati. Tapi bila masuk second half ni aku boleh cakapkan bila masuk je second half untuk orang cakap daripada minit 45 sampai minit ke-60 macam tu, boleh nampak pemain Arsenal bermain dengan kebebasan. Satu orang kata cara permainan yang nampak bebas lah kan, nampak lancar, ada banyak peluang. Dan dalam period tu juga, dalam time tu juga banyak peluang yang kita bazirkan kat depan gol. Aku tak tahulah sama ada kita yang membazir ataupun keeper Burnley yang top form, tapi lebih nampak kepada kita yang membazir lah, sebab banyak chance tu semuanya straight to the keeper. Padahal gol besar, tapi pemain pilih juga untuk shoot straight to the keeper. Memang senang lah keeper nak save kan. So aku boleh cakap kan, dalam game ni seteruknya kita punya attack tu, aku nampak Willian tu okey. Seteruk tu sekali kan, Willian dia nampak usaha dia untuk buat low cross, lepas tu bagi peluang dekat dua pemain yang aku boleh highlight, iaitu Saka dan juga Lacazette. Lacazette punya peluang tu aku boleh cakap kan, kalau Lacazette yang confident tak akan miss peluang yang macam tu lah. Itu je lah yang aku boleh cakap kan. Saka pun depan gol dia straight to the keeper, dia shoot straight to the keeper. So memang agak membazir peluang kat situ. Yang lain-lain aku rasa tak ada lah aku nak komen pasal Aubameyang on goal pun macam tak ada guna juga kan. So habis ulasan pasal game kat situ. Jadi situasi Arsenal sekarang aku expect dalam 2-3 hari lagi akan ada satu keputusan yang besar yang dibuat oleh board Arsenal. Dia ada dua je. Sama ada masa depan pemain-pemain yang ada dalam squad, sama ada kau nak lepaskan atau kau nak simpan. Aku tak tahu kenapa kau sayang sangat pemain-pemain kat dalam squad sekarang ni. Ataupun kau kena buatlah keputusan dengan masa depan Arteta. Itu dua benda tu je keputusan. So untuk Arteta ni aku boleh cakapkan yang aku masih dengan dia, aku masih support dengan dia. Sebab sebelum ni, video-video sebelum ni aku pernah cakap yang walaupun Arteta kena pecat pun aku masih percaya dengan Arteta. Sebab apa aku masih percaya dengan Arteta? Aku masih ulang benda yang sama lah. Sebab benda ni takkan habis. Salin lah manager banyak mana sekali pun, mula-mula nampak gempak, lepas tu tiba-tiba bila masuk second season nampak barai. Macam apa yang kita alami sekarang lah. Siapa-siapa pun, Allegri ke Ancelotti ke siapa-siapa yang masuk yang orang kata lebih experience masuk ke Arsenal pun, Xhaka takkan jadi Sergio Busquets juga, Hector Bellerin takkan jadi Dani Alves juga. Sama je. So kalau bila salin manager, kalau betul nak salin manager, salin pemain sekali. Itu je lah yang aku minta. Sebab pemain-pemain sekarang ni sesetengah lah, tak adalah semua. Diorang tak tahu erti bermain untuk Arsenal lah sekarang ni. Diorang hanya bermain setiap minggu. Okey, setiap minggu aku dapat gaji,
Lepas tu balik makan cikadis depan TV, tengok TV, lepas tu tidur, lepas tu esok pergi training. Oh okay, happy life, otak dia happy life. Lepas tu lagi satu, aku memang pening lah. Aku pening nak fikir sampai sekarang macam mana satu tim yang ada semangat yang tinggi untuk menang FA Cup season lepas, kita boleh nampak semangat-semangat pemain tu untuk beat Manchester City, untuk beat Chelsea kat final, even kalahkan Liverpool kat dalam Liga. Lepas tu tiba-tiba masuk season ni dengan pemain yang majoritinya pemain yang sama, tiba-tiba hilang punca. Aku pun tak tahu. Kalau seorang dua tu aku faham lah, maybe out of form ke apa. Tapi satu tim dia macam seolah-olah ada benda, ada konspirasi di belakang takbir tau, yang diorang ni dah sepakat untuk sesuatu lah. Ada yang setengah yang cakap pasal Ozil, mungkin diorang boycott sebab Arteta keluarkan Ozil apa semua. So benda tu aku tak nak komen lah, sebab belakang takbir aku sendiri pun tak tahu. Aku pun tak kerja dengan Arsenal. Tapi apa-apa pun masalah kat belakang takbir, board Arsenal tolonglah masuk campur, tolonglah settlekan benda ni lah. Memang benda ni, apa-apa pun masalah yang berada di belakang takbir, benda ni dia macam mengganggu satu tim. Mengganggu satu tim dari segi performance atas padang. Aku rasa off field pun maybe dia akan affected juga. Dari segi training 2-3 bulan ni dah nampak lah banyak pemain bergaduh sama sendiri. So macam ada benda yang tak kena lah kat belakang takbir lah. Jadi aku nak salahkan belakang takbir pun tak boleh juga kan, sebab result pun atas padang. Apa pemain tunjuk atas padang, itulah yang kita dapat. Tapi sekarang ni memang result memang teruk lah. Memang bukan agak teruk, memang teruk lah kan. So apa-apa pun masalah yang berada di belakang takbir tu, aku harap dapat diselesaikan dengan cepat lah. Tolong lah Edu, Vinay dan juga Kroenke, tolong lah masuk campur kan. Tolong settlekan benda ni. Memang selagi benda-benda yang efek pemain dari segi belakang takbir ni memang tak settle, selagi itulah kita berada di takut yang sama. Dan sekarang ni musim masih awal, tapi aku benci nak cakap benda ni, tapi kita memang dalam relegation battle. Aku memang tak main, aku serius ni. Kita memang dalam relegation battle untuk musim ni. Seriously aku cakap. Silap-silap main kat Championship, kalau kita menang Europa League pun, kita dapat Champions League, tapi main kat Championship memang tak ada semangat. Semangat tu tak ada lah. Sebagai penyokong pun nak tengok pun macam tak semenggah kan. So apa-apa pun aku ulang benda sama. Apa-apa pun problem yang berada di belakang takbir, tolonglah settle dengan cepat. Sebab benda tu efek benda-benda yang berada di atas padang ni. Aku dah tak boleh nak cakap yang pemain off form, sebab masa makin singkat tau untuk Arteta. Masa makin tipis. Ramai orang yang dah against Arteta, minority lah yang masih sokong Arteta, termasuk aku sendiri. So itu terpulang kan. Aku pernah cakap yang terpulang kat masing-masing, pendapat masing-masing. Tak payah nak paksa siapa-siapa untuk Arteta out ke apa. Selagi masalah-masalah kat belakang takbir ni tak settle, selagi tu kita berada di level yang sama lah. Apa yang kita tengok sekarang, itulah yang kita berada sekarang kan. So aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu, supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.